satu permohonan cerai daripada satu orang ni yang aku kenal. Siapa dia? Saya tanya. Dia kata orang tu kakak ipar aku, dia kata. Kakak ipar dia sendiri. Minta bercerai dengan abang dia. Jadi dia kata, aku tak tahu macam mana nak buat ni. Syed, kau tolong Syed, kau tolong. Jadi saya pun bincang-bincang dengan tim. Jadi kita pun plan lah untuk buat satu sesi. Okay, buat satu sesi. Kita kata, okay baik, kita akan buat satu sesi antara Abang Hang dengan Kak Ipah Hang. Kita buat dekat rumah mereka. Okay, kita pergi dekat rumah dia orang. Jadi kita buat sesi tu dekat rumah. Dan dalam rumah tu, dalam banyak-banyak tempat tu, agak-agak kita buat sesi tu dekat mana? Dekat mana kita buat? Kita buat dalam bilik tidur dia orang. Kita buat dalam bilik tidur. Jadi bila dalam bilik tidur ni kita minta suami dan isteri tu, kita kata, tuan, puan, puan ni nak mohon bercerai, betul? Puan tu kata, betul lah. Saya yang hantar permohonan. Okey baik, sebelum tu kita nak minta puan boleh tak duduk dekat katil ni. Okay, jadi kita minta yang perempuan, yang lelaki, isteri suami ni duduk bersebelah-sebelahan dekat katil dalam keadaan kaki di bawah. Macam bukan duduk full lah atas katil, duduk separuh, kaki dekat bawah. Okey, duduk sebelah-sebelah. Jadi saya kata, kalau betul puan nak bercerai dengan suami puan, saya nak minta buat kali yang terakhir sementara masih halal, puan tolong sentuh suami puan. Kita cakap macam tu. Saya akan beritahu macam tu. Puan tolong sentuh suami puan. Suami dia ni memang diam je. Suami dia ni diam je. Suami dia diam je. Okay, yang isteri ni pula, bila orang yang nak bercerai, kita minta sentuh suami dia. Macam mana agak-agak respon dia. Tiba-tiba si isteri ni, dia tampar bahu suami dia. Dia tampar. Agak kuatlah dia tampar suami dia. Orang menyampah, puk dia tampar macam tu, bahu suami dia. Okay. Bila dia tampar je suami dia, terkejutlah kita ni. Okay, lepas tu saya beritahu, puan, saya minta sentuh suami puan, bukannya tampar bahu dia. Lepas tu saya tunjuk kepada dia, saya nak puan buat macam ni. Ambil tangan puan, letak dekat bahu suami puan dan tarik sampai hujung jari. Saya tunjuk macam tu. Dan kali ni dia buat. Dia letak tangan dia dekat bahu suami dia dan dia tarik sampai ke hujung jari. Tuan-tuan dan puan-puan, sebaik sahaja si isteri ni tadi, dia buat macam tu, dia pegang bahu suami dia, ditarik sampai ke hujung jari, tiba-tiba si suami ni terdiam, tertunduk dan kita nampak macam orang nak menangis. Nampak macam terseduh, ditahan. Jadi isteri dia bila tengok respon suami dia macam tu, isteri ni terkejut juga. Terdiam isteri dia. Dan bila kita nampak macam tu, dua-dua macam terkejut, kita semua yang ada kat situ pun macam agak terkejut juga. Kita pun dah dapat buat kesimpulan sebenarnya ni bukan kes nak bercerai ni, cuma dia konflik, dia tak faham perasaan dia orang. Okay, jadi kita bagi tahu, okay baik, sekarang ni kita turun dekat bawah ada tempat makan, kita ada makanan. Jom kita turun bawah. Jadi kita bawa dua-dua orang ni, suami dan isteri ni turun ke bawah sampai ke meja makan. Dan masing-masing duduk bersebelahan. Dan saya beritahu lagi sekali, puan, sementara masih halal dan untuk kali yang terakhir, saya nak minta puan tolong suapkan makanan yang ada ni dekat suami puan. Dan kali ni dia buat betul-betul lah sebab tadi dah kena tengok. Okay, dia ambil makanan tu dan dia suap pada suami dia. Tak sempat makanan tu sentuh mulut suami dia, tiba-tiba suami dia ni menangis teresak-esak dekat situ juga. Dan isteri dia ni bila nampak suami dia menangis, terus dia peluk suami dia dan nangis juga sama-sama. Dua-dua menangis, teresak-esak dekat situ, menangis. Dan akhirnya alhamdulillah lah, daripada kes tu akhirnya diorang ni tak jadi bercerai. Okey, apa yang saya nak simpulkan dekat sini adalah kadang-kadang kita sebagai suami, sebagai isteri, kita tak faham peranan kita. Kita ingatkan kerja kita itulah tugas hakiki kita dan akhirnya kita tak mampu nak deliver tugas sebenar kita untuk apa? Berikan servis kita sebagai seorang isteri, sebagai seorang suami. Beri apa mereka perlukan? Mereka perlukan perhatian, mereka perlukan sokongan, ucapan terima kasih, ucapan tahniah. Orang kata
Kalau dalam motivasi dipanggil kolam jiwa. Okey, yang tu lain kali lah saya cerita kalau ada peluang. Tapi apa yang saya nak saya nak kaitkan dekat sini adalah dalam customer service, tugas kita memberikan perkhidmatan yang terbaik. Perkhidmatan yang terbaik ni bukan sekadar produk yang kita nak jual, tetapi kolam jiwa pelanggan itu sendiri. Mereka datang pada kita dengan 1001 masalah. Mereka nak dapat, mereka nak dapat, contoh kedai makan, restoran. Pelanggan datang pada kita ni dalam keadaan dekat rumah dia ada orang lapar, dia tak ada masa nak masak, ataupun dia penat nak masak, tiba-tiba dia datang dekat kedai kita dan kita layan dia pun mula-mula tu pun dah tak mesra dah. Okey, gapo? Nak gapo? Kita layan mula pun dah tak mesra dah. Tu belum lagi nak kena harga tak sesuai, makanan tak sedap. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila dalam memberikan perkhidmatan kepada orang lain, kita jangan fikir sekadar untuk pelanggan sahaja. Kita kena ingat balik, kita ni sebagai insan pun kita ada tugas dan tanggungjawab kita yang perlu kita laksanakan dan sampaikan kepada orang lain. Okey, jadi baik, doktor pun dah ada. Jadi insya-Allah doktor akan kupaskan lagi lah berkaitan dengan customer service. Okey, jadi saya harap untuk slot yang terakhir ini, lepas ni kita akan sambung dengan OJT selama 3 hari. Kita akan jumpa balik pada 28 dan 29 hari bulan. Okey, jadi kalau ada yang tak clear berkaitan dengan tugasan, nanti boleh tanyakan dekat doktor, dan mungkin kita ada satu sesi khas lah dekat hujung nanti dengan Puan Aziz, okey, daripada ZNS Energy untuk berikan taklimat berkaitan program. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat stay dalam Zoom sampai habis. Jangan sekerat jalan je, tiba-tiba dekat hujung buat sibuk kata padahal, tinggal nanti miss info berkaitan dengan on job training. Jadi Dr. Razali dah ready untuk ambil slot kita pada petang ni. Okey, jadi saya tanpa buang masa, saya menjemput dan mempersilakan Dr. Razali Ma'ruf untuk mengambil slot customer service bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Dengan segala hormat dipersilakan Dr. Razali. Dr. Razali Ma'ruf, silakan. Terima kasih. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'abdika wa 'abdika ma sata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa laka bi ni'matika 'alayya wa dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang tuan-tuan semua, moga sihat semua sekali. Nabi SAW sabda, sesungguhnya Allah menyukai seseorang jika apabila kamu melakukan sesuatu tugasan, maka kamu akan melakukannya dengan itqan. Dengan itqan. Nabi kata, Nabi nak beritahu ke kitanya, Allah suka. Jadi bila kata Allah suka ni, tak ada lagi dah yang paling berharga dah lagi kat dunia ni. Sebab Allah suka dah. Jadi Allah suka bagi yang bekerja ni, Allah suka bila buat satu pekerjaan ni, dia buat dengan itqan. Itqan ni maksudnya apa? Bersungguh-sungguh. Professional. Beretika. Okey. Jadi, ceritanya tuan-puan, kita ni kerja ni di pejabat, kita boleh jadi yang disukai oleh Allah. Bos tak suka pun tak apa, pelanggan tak suka pun tak apa, biar Allah suka. Tapi nak bagi Allah suka tu, Allah kata bila kerja buat itqan. Bersungguh-sungguh. So dalam konteks khusus kita training kita customer service, anda membuat kerja sungguh-sungguh apabila anda melayani pelanggan dengan sungguh-sungguh. Dengan bagus, dengan terbaik. Kenapa? Kerana lah ni cara pandai kita pada pelanggan dah beza dah. Apa cakap Kelantan pula ni. Cara pandang kita, dah. Tukar pula 03 kepada radio KLFM. Kita melihat pelanggan dah berubah dah lah ni. Kita melihat pelanggan dengan mata apa? Mata lalat ke? Mata lebah? Mata lebah. Pelanggan sumber pahala, sumber rezeki, sumber kebaikan. Dah, bila tolong dia dapat pahala. Dah, kita kerja sungguh-sungguh dengan dia, Allah suka. Jadi bila kita memiliki cara pandang baru begini, bermaknanya apa? Bermaknanya ialah kita sekarang menjadi hamba Allah yang baik. Jadi kerja sungguh-sungguh itu adalah sebahagian daripada
antara kriteria yang Allah suka. Jadi, rasa kita main kursus ni contoh kursus. Kursus ni mari join sungguh-sungguh. Terlibat. Jangan duk keluar masuk. Jangan duk komputer on tapi orangnya tak ada. Yang ada video tu saya nampak lah. Mana yang tak ada tu letak gambar saja. Orangnya tak ada buat kerja lain. Nah, jadi tak sungguh-sungguh. Bila tak sungguh-sungguh, maka anda tak dapatlah title Allah suka. Jadi kita ni kena berusaha menjadi golongan yang Allah suka. Bukan payah pun. Allah ni Maha Pengasih, dia buka ruang banyak kepada hamba-hambanya. Bagaimana nak jadi hamba yang Allah suka. Ada orang suka qiyamul lail, Allah suka lah yang qiyamul lail. Kita bukan kaki qiyamul lail. Kita kaki apa? Tak malam main game. Macam mana Allah nak suka? Orang qiyamul lail Allah suka. Orang main masjid Allah suka. Orang puasa Allah suka. Orang sedekah Allah suka. Banyak amalan yang Allah suka. Rupanya kerja sungguh-sungguh ni pun Allah suka. Ya Allah. Itu pun tak sungguh lagi. Bila bagi tugas tak buat sungguh-sungguh. Bila ada pelanggan layan, sebelah mata. Layan sekadar rupa. Layan, nak dapat level nombor 5 tadi. Wow, punya servis. Mengkagumkan. Nak sampai ke situ tu macam mana? Kadang-kadang kita malu kita dengan orang-orang yang bukan Islam. Mereka layan kita ni first class service. Baik sungguh. Isi saya kebelakangan ni dia pergi klinik gigi. Dekat rumah saya baru buka satu klinik gigi. Doktor Cina. Isi saya bila balik ni memuji-muji doktor tu. Punyalah bagus dia melayani pasien dia lemah lembut, dia tak nak pasien dia sakit. Dia tanya boleh ke tak boleh lagi gini. Tak. Jadi kita pun heran. Yalah, dia bisnes. Dia tak ada hubung kait dengan Tuhan ni. Tak ada pahala ke apa, dia tak kisah. Jadi pelanggan dia happy. Tak, tapi pelanggan dapatlah layanan mengkagumkan. Kita ni set-set Islam belakang Melayu, set-set Islam belakang dia. Buat kerja ni la ilaha illallah. Pelanggan telefon pun layan macam mana. Pelanggan mari kedai. Pelanggan nak dapatkan penjelasan. Inilah kadang-kadang kita confused dengan diri kita. Keliru dah. Alright? Orang suka tengok bola. Ya, orang tengok bola. Tak, tengoklah bola. Saya tak ada nak tengok. Sibuk buat kerja. Kerja sungguh-sungguh. Sibuk sikit buat kerja, buat proposal lah. Ngajar lah, belajar lah. Ada banyak. Bola senang je. Saya pergi tengok highlight kat YouTube kan. Tengok result 3-0, tengoklah jaringan-jaringan gitu lah. Ada orang dia kena tengok dia tengok live. Dia semangat insya-Allah. Alhamdulillah tuan-tuan. Jadi kerja sungguh-sungguh dah. Okay, insya-Allah kita ada 3 hari lepas ni anda akan buat apa dipanggil OJT, on job training. Nanti selepas pukul 3 suku, 3.30 saya ceritalah apakah konten OJT tu insya-Allah. Senang aja, tak susah insya-Allah. Okey tuan-tuan, mari kita mendengar pembentangan daripada kumpulan nombor 2 tuan-tuan. Kumpulan nombor 2 get ready. Bentangan nombor 2, saya akan kongsi di skrin anda punya apa dipanggil ni. Bentangan nombor 2. Okey. Alhamdulillah, kita tengok pertengahan nombor 2, kumpulan nombor 2 kita. Kepada yang lain, mereka diberi tugasan dengan kajian kes kedai perabot. So,
Saya bacakan bagi pihak kumpulan nombor 2, kisah kedai perabot ni ya. So, kira-kira setahun yang lalu, saya pergi ke sebuah kedai perabot besar pada sebelah malam. Walaupun saya menyedari ketika itu jam sudah 8.45 malam dan kedai tersebut tutup 9 malam, mana ada 15 minit lagi tinggal, saya tetap memasuki kedai tersebut kerana benar-benar mahu membeli 4 buah kerusi eksekutif. Dia pernah datang kedai tu beli 2, kemudian tak cukup nak tambah 4. Jadi nak cari yang sama color, sama jenis. Tak. Pergi kedai 8.45 malam. Kedai tutup pukul 9 malam. 2 unit kerusi tersebut ada di tingkat bawah. Nak beli 4. 2 lagi ada stok dekat kedai. Lalu pelanggan ni bertanya kepada jurujual yang berhampiran. Jika mereka mempunyai stok 2 kerusi lagi. Sebabnya nak 4 kan. Dia beritahu. Jadi dia tanyalah kepada jurujual tu. So, jurujual tu memberitahu saya bahawa tidak ada stok lagi. Dia tak ada stok. Tak. Tetapi pelanggan ini melihat tak ada pula lah budak ni pergi cek dulu ke kat store. Pergi cek dulu kok ada dalam store kan. Kedai besar, mall apa ni, perabot tu kedai perabot besar lah ternama. Kata pelanggan ni memandangkan budak yang jurujual tadi tidak menawarkan sebarang bantuan untuk memeriksa stok. Jadi saya bertanya jika beliau boleh memeriksa sama ada stok ada lagi ataupun tidak dengan jenis yang saya mahukan. Jadi pelanggan ni pula yang push budak jurujual. Tengoklah dalam stok kot ada ke. Takkan dah tak ada sistem kan. Mesti ada sistem. Kedai besar. Tak. Mungkin boleh tengok komputer je pun. So dengan menghela nafas panjang. Jadi budak jurujual ni tarik nafas panjang. Macam mana nafas panjang? Semua tengok sekali muka tarik nafas panjang sikit. Satu, sama-sama tarik nafas panjang. 1, 2, 3. Tarik nafas. Dah jual tak ada apa-apa macam tu je. Tarik nafas panjang. Dia ada bunyi tak? Ada bunyi. Ni tarik nafas malas. Tarik nafas panjang yang malas. Tarik panjang dan muka malas tak? Jadi budak ni pun dengan nafas panjang memberitahu bahawa dia perlu pergi store. So budak ni pergi store. Beberapa minit kemudian dia memaklumkan ada stok. Ada dalam store ada 2. Tak? Kemudian budak ni tanya, adakah pelanggan ni mahu? Dah tentulah pelanggan jawab, nak. Naklah sebab dah cukupkan 4 dan perlu sangat. Jadi gembiralah pelanggan. Baiklah, kata budak jurujual ni. Tapi akan mengambil masa, sikit lah nak pergi store nak ambil. Dan kedai kami hampir tutup. Dia kata kedai nak tutup. Dia kata boleh ambil, tapi ambil masa dan kedai kami nak tutup. Seolah-olah. Nak seolah-olah macam kedai dah tutup dah ni kan. Boleh ambil dah betul. Ambil masa lah kedai dah tutup pula. Faham tak? Dia nak kata kedai dah tutup. Nak ambil tu ambil masa lama. Jadi, bertembung lah dia macam tu maksud dia kan. Tapi pelanggan ni tak faham. Pelanggan ni kata tak apa dia kata. Saya tunggu. Saya sedia tunggu. Jadi dia tunggulah. Tunggu, kemudian kaki tangan store bawa keluar stok tersebut. Dan kedengaran pekerja di store menjerit. Bukankah kedai dah tutup? dah store ni. Bawa keluar kursi sambil mengungut. Hai, kedai dah tutup ni. Nak juga. Dia kata gitulah. Lalu pekerja tadi memberitahu pekerja di store tersebut kerana pelanggan ni degil nak malam ni juga. Budak dia kata, pelanggan ni nak malam ni juga. Gitulah keadaan yang berlaku. Pelanggan ni melihat dan mendengar keadaan tersebut. Tapi dia mendiamkan diri. Kemudian pergi pula ke cashier buat bayaran. Buat bayaran, saya ucap terima kasih. Dan pelanggan ni minta maaf pula. Sebab andai menjadi masalah pula kepada budak ni kan. Terpaksa balik lewat sikit lah, apalah, gitulah. Jadi bagus kat pelanggan ni. Minta maaf bagai. Tetapi kerani cashier ni pula. Jelas tak menyukai kata-kata pelanggan itu. Dan berkata, Puan boleh je beli esok sebab kedai tutup dah kan. Tapi puan nak berkerah juga. Dah terpaksa kami balik lewat. Rupanya merungut pula cashier ni. Sindir pula pelanggan. Jadi pelanggan ni rasa kecewa. Dia report kepada pengurus. Dan semenjak pengalaman tersebut,
Saya tak pernah lagi ke kedai itu dan saya sering berkongsi cerita ini. Sehingga insiden layanan pelanggan yang buruk ini telah didengari oleh ramai orang, termasuklah anda semua yang sudah mendengarnya. Anda ni orang yang beratus pula dah mendengar cerita ni kan. Saya jadikan cerita ni sebagai case study saya. Kajian kes saya kerana dia kes yang sebenar. Tapi tidaklah berlaku kepada diri saya. Anda yang 20 lebih ni dah mendengar. Jadi cerita ni dah. Jadi kes tadi, baru pandan kedai tu kan. Sebaik tak tulis nama kedai. Okey, kumpulan 2. Sila bentang dapatan anda. Sila bentang dapatan anda. Alright. Saya tunjuk dengan depan ni. Sila kumpulan 2. Siapa nak cakap kumpulan 2 ni? Saya doktor, kejap. Tengah nak tekan link. Oh, ni. Okey. Apa kat depan ada? Tak nampak eh? Kat dekat ni. Okey, sini je lah. Ha. Okey. Berdasarkan cerita tadi kan, dia punya tahap perkhidmatan kedai tadi tu memang kritikal teruk lah. Pelanggan dia tak suka, lepas tu dia tak nak pergi dah kedai tu. Dan dia ajak orang jangan pergi lah kedai tu. Memang sangat kritikal lah. Lama-lama boleh gulung tikar dah dia punya kedai tu. Tahap perkhidmatan dia punya tu. Jadi attitude, masalah syarikat attitude dia adalah dia punya pekerja dia kurang ajar. Dia tak hormat tu. Apa panggil pelanggan tu. Lepas tu dia keras kepala. Dia cakap tak ada juga. Tak nak pergi check. Dia malas lah. Kayaknya dia malas bekerja. Servis yang amat tidak memuaskan dan dia tidak menghormati pelanggan. Okey, dia punya tingkah laku pula. Behavior kedai itu adalah dia selfish, mementingkan diri sebab dia nak balik awal kan, nak balik on time. Lepas tu dia tak mesra pelanggan. Lepas tu dia malas dah nak check stok. Okey, communication pula ada non-verbal dengan verbal. Non-verbal ni body language lah, dia menyinggung perasaan pelanggan, dia menarik muka. Dia tarik muka masam, tak senyum. Lepas tu dia, apa lagi? Tak ada keikhlasan lah. Dia tarik nafas panjang tu. Dia bagi mimik muka. Lepas tu verbal pula, melalui perkataan dia tak ada empati. Dia tengok, dia tak ada, dia tak rasa perasaan pelanggan tu sangat memerlukan. Dia kurang ajar, dia hina pelanggan, dia cakap degil macam tu. Okey. Tu melalui communication. Tu yang bawah tu. Apa yang syarikat tu patut buat adalah dia owner tu patut menerapkan budaya di dalam antara pekerja-pekerja dia. Budaya apa? Budaya menghormati pelanggan. Dia kena hantar pekerja dia pergi kursus. Contohnya kursus ni lah. Kena belajar dengan doktor. Ataupun dia kena ada, salah satunya dia ada kena briefing setiap pagi. Maknanya sebelum kedai tu start, dia ada briefing dia. Dia kena jelas visi dan misi kedai tu. Lepas tu dia kena masalah pekerja tu kena sharing lah. Sharing masalah pekerja bersama owner. Ataupun dia follow up feedback. Dia ambil feedback pelanggan dia tu, dia follow up. Ataupun tindakan akan diambil seperti warning letter. Maknanya kalau ada pelanggan report ke, kalau pekerja yang tak hormati ni, kita ambil pelanggan. Ataupun memperkenalkan sistem merit kepada pekerja. Macam tu. Okey, itu je dari saya, doktor. Terima kasih. Oh, good. Kumpulan 2, cantik. Alhamdulillah, nak nampak budaya. Jadi kepada yang bekerja di syarikat yang ada budaya menghormati pelanggan dan memuliakan pelanggan, bagus. Tapi ada tempat dia tak ada budaya tu, dia sendiri-sendiri lah, pandai-pandai lah. Ini mencabar sikit lah. Maksudnya bergantung kepada individu. Kalau individu yang kerja tu, individu yang hatinya baik, alhamdulillah lah, baiklah layan pelanggan.
Kena yang datang yang bekerja tu hatinya busuk. Jenis panas barat, jenis kepala apa? Kepala angin nak. Cakap pelanggan tinggi suara sikit dah nak gocah. Habis ya? Habis. Dah, sebab tu penting anda semua ni memahami. Dah, anda perlu menerapkan. Tak, menerapkan apa kita belajar semalam? Mindset anda. Pelanggan is very important. Pelanggan menentu, pelanggan ni ada merupakan kelangsungan sumber rezeki syarikat. Okey, bagus. Saya suka jawapan visi dan misi. Kan? Koperasi ummah, mesti ada koperasi dan visi ya. Tak. Menjadi koperasi terbaik Kelantan mungkin, apa lagi? Menjadi koperasi yang unggul, visi tu. Jadi yang nak menjayakan, yang nak menuju ini visi misi, kita nak menuju ke sini. Maka individu yang bertugas, yang bekerja itulah bekerja dengan visi dan misi. Jadi nak cemerlang, nak bagus, nak jadi nombor satu, nak jadi terbaik, mestilah kita memuliakan pelanggan, memuliakan tetamu, memuliakan setiap pelanggan. Walaupun pelanggan tu datang dengan pakai baju pagoda seluar pendek, selipar. Jangan tengok orang sebelah mata. Don't judge people by its cover. Kan? Yang main-main. Senang. Pelanggan membuat penilaian first impression. Pertama, dia tengok kita. Dia tengok anda. Dia tengok Nosran. Muka macam tak minat. Tak benih ni macam apa. Dah. Dia nak kena tengok macam Siti Hajar ni, nampak dengan pen dia, dengan cara duduk dia. Oh, nampak bersungguh. Macam Syafira Atika nampak sibuk tapi mata dia tengok kamera. Sekejap lagi tengok kat belakang. Tengok. Dia bersungguh. Tak, mana pergi Mae? Dia hilang makan kek apa kat Mae? Tak. Sungguh. Saya ada pengalaman dijemput untuk menyampaikan latihan. Saya diberitahu oleh syarikat tersebut, oleh pegawai sumber manusia. Dia kata, doktor, ini penceramah yang ke-7. Saya ni penceramah yang ke-7. Sebelum ni doktor, penceramah yang datang dipanggil, tak panggil lagi dah. Wow. Sebab apa? Sebab CEO dia, owner syarikat dia, dia akan duduk kat belakang dengar apa yang penceramah tu beritahu kepada staf dia. Dia paling lama bertahan 30 minit, doktor. Kalau dia 30 minit tu ada masa depan, doktor akan dipanggil ceramah lagi. Kalau dia belah tu habis awal. Oh ya ke? Saya tanya. Jadi pelanggan saya sangat rigid. Nampak tak? Dia panggil orang tak bagus, tolak tepi, panggil orang lain, next. Wow. Sebab dia punya apa? Pelanggan saya tu dia punya taste, dia punya keinginan tinggi. Dia nak cari seseorang yang boleh menyedar dan boleh membangkitkan semangat staf dia. Staf dia ada 300 orang. 300 orang staf dia. Pejabat dia di Kelantan. Saya sebutlah kat mana dah. Pejabat dia dekat Kelantan. Kat Kelantan pejabat dia. Bisnes dia 1 bulan overhead 5 juta. Overhead. Tiap-tiap bulan kena ada duit 5 juta nak bayar gajinya itu ini 5 juta sebulan. Besar juga bisnes dia. Kan? 5 juta sebulan overhead dia. Mana yakin? Berapa sebulan nak overhead koperasi ummah? Ada 5 juta sebulan? Koperasi ummah berapa total staff? Yakin? Ada 300? Belum lagi? Dalam 200 lebih. 200 lebih. Besar. Dah.
Jadi yang saya punya klien ni 300. Seluruh Malaysia lah. Tapi HQ dekat Kelantan. HQ dekat Kelantan. Tapi dia bukan orang Kelantan ya. Dah. Jadi saya diberitahu ada 30 minit. First impression 30 minit. Nampak tak? Nah, dia akan buat keputusan. Nak ke tak nak Dr. Razali? Bagus ke tak bagus Dr. Razali? Produk saya ialah diri saya. Apa konten yang saya nak sampaikan itulah produk dan servis saya. Kalau saya tak berjaya menunjukkan bagusnya produk dan servis saya 30 minit, saya akan kehilangan pelanggan besar. Kan? Penting. Maka saya pun, tanda saya ni melihat pelanggan itu penting, buat preparation. Buat betul-betul, sediakan slide. Buat betul-betul ni, prepare sungguh. Dan datang awal, kemudian pada hari kejadian. Agak-agak apa berlaku pada hari kejadian. Dia hantar staff dia yang 30 orang dia hantar dulu. 30 orang staff dia hantar. Program tu 30 orang. Serta dia ada 300, dia bagi 30. Nak tengok dulu kan? Perangai founder dia tu, CEO dia nak tengok dulu. Gapa dia pula penceramah yang ke-7 nak cerita pula. Saya pun apa lagi buka silat. Teng 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 teng. Buka silat dah. Buka silat cakap gini kejap bunyi Kelantan, kejap bunyi KL, kejap bunyi Kedah. Saya nak tengok mana founder ni. Duduk lagi ke tak dah 30 minit dah ni. Rupanya dia tak duduk 30 minit. Allah Rabbi. Dia duduk 1 jam 30 minit sampai habis saya bercakap. Habis saya bercakap, saya pun tuju ke tempat minum, dia tunggu, dia berdiri, bila dia nampak saya sampai, dia salam. Doktor, kita kontrak. Kontrak terus. Jadi, kalau anda ada visi dan misi peribadi yang bagus, ada visi dan misi syarikat yang bagus, bila dia bertemu, kebabum. Jadi bagus. Bila bagus, kita layan klien pun bagus. Klien pun akan salam anda, akan salute anda. Oh, ini macam wow, terbaik servis. Baru jadi. Tapi kalau jadi lagu ni, cerita kedai perabot ni, habis ya. Cuma nak tengok tadi, kawan kita bentang tadi. Nampak? Inilah dia 3 faktor. A, B, C. Attitude, behavior, communication. Tiga ini pelanggan akan boleh tengok, boleh nilai, boleh nampak, boleh dengar, boleh rasa. Tengok attitude anda. Boleh. Bukan tak boleh. Contoh ialah pelanggan dekat depan, kita sibuk telefon, main game ke sebagainya. Ni pada kaki game tak? Main game lah. Apa? PUBG ke? Sekarang ni bukan PUBG apa dia, saya tak tahu. Pelanggan kat depan. Apa attitude ni? Tak hormat orang. Tak respect pelanggan. Habis. Habis. Anda tahu tak, nak beritahu ada satu cerita. Saya pernah dapat satu projek, satu training kan. Apabila ni tengok ni, saya jumpa pelanggan ni. Jadi sebelum pelanggan nak mula borak dengan saya kata, cik, sebentar, saya nak tutup handphone saya, off handphone saya supaya perbincangan kita tidak terganggu. Fuyo! Pelanggan tu kata apa ni? Pelanggan tu fuyo! Dia kata kat saya. Tak pernah lagi orang datang jumpa saya nak tutup phone tu. Biasa phone tu sibuk nak tengok. Tapi yang ini lain macam. Siap nak tutup phone. Nak bagi special. Nak bagi, tak tunjuk pentingnya pelanggan. Nampak? Attitude.
attitude. Okay. Dan yang paling penting bab communication. Nampak tu bab communication? Jelas betul lah ada correlation, hubung kait. Verbal, apa yang kita cakap, verbal. Selamat datang, apa khabar, boleh saya bantu? Dengan non-verbal, tengok tangan saya. Selamat datang, apa khabar, boleh saya bantu? Dengan senyum, dengan perkataan yang saya guna. Jangan, nak ke apa? Ini, nak ke apa? Jawab telefon pelanggan call lah. Yalah. Nak apa tau? Ni tengok ni non-verbal ni. Tengok gini lah cakap lah. Dengan Assalamualaikum. Apa khabar? Apa foundation? Foundation pula dah. Apa nama company? Mobile Factory. Dengan lunak suara. Assalamualaikum, Mobile Factory Kota Baru. Boleh saya bantu, Abang? Dah. Dengan nadanya. Dengan senyumnya. So, verbal. Dengan non-verbal body language, pergerakan tangan, memek muka, kerut dahi. Mulut sengit, muncung satu. Kita tengok dalam cerita tadi, banyak aksi non-verbal yang tidak menyenangkan pelanggan berlaku. Kan? Ada juga mulut bisa. Tolong jaga orang puan ni. Orang lelaki super lah. Mulut bisa. Kecek tu molek sikit kat orang. Kita kijang dengan orang berniaga. Jangan rosakkan perniagaan orang kerana mulut bisa anda. Dengar tak? Dengar tak dengar ni? Jangan mulut kita tu suka betul panggil klien kita cakap bunyi kasar. Orang boleh tahu. Suara tu suara sombong. Suara belagak. Terima kasih kumpulan 2. Mari kita tengok kumpulan 1. Bulan 1 mana? Bulan 1. Okey. So kumpulan 1 sama juga dia berbincang dengan kajian kes kedai perabot. Okey. Dan kemudian kita melihat secara detail berbanding pada kumpulan 1 ni secara detail. Okey. Bagaimana nak bantu syarikat ini untuk meningkatkan balik tahap perkhidmatan pelanggan mereka. Sila kumpulan 1. Okey. Saya akan bertanggung bersama teammate saya dari kumpulan 1, Doktor. Ya. Okey, Assalamualaikum semua. Okey, berdasarkan case study yang sama dengan kumpulan 2 iaitu berkenaan dengan kedai perabot. Okey, apa yang kami dapat untuk bantu syarikat ini untuk meningkatkan tahap perkhidmatannya ialah yang pertama iaitu attitude. So berkenaan attitude adalah menjaga tingkah laku ketika melayan pelanggan. So apa yang kita nampak dalam case study tersebut sebagai staff dia mengeluh apabila pelanggan meminta pertolongan untuk cek stok, macam dia ada lagi ketak kerusi yang dia nak beli tu tapi dia mengeluh. So itu adalah permasalahan attitude staff tersebut. So sepatutnya seorang staff tidak boleh melakukan tingkah laku sedemikian rupa ketika berhadapan dengan klien ataupun pelanggan. Okey, yang kedua ialah body language. Okey, seorang staff ataupun pekerja harus mempraktikkan interpersonal skill, iaitu saya bahagikan pada 3 kat sini, iaitu seorang staff ketika berhadapan dengan pelanggan dia tidak boleh melakukan gerak badan yang agresif ketika melayan pelanggan. Okey, kalau daripada segi kes tadi tu kita boleh nampak ketika dia mengeluh ataupun diminta untuk cek stok sama ada, kita boleh
kita boleh bayangkan mesti dia punya gerak badan berpeluk tubuh ataupun sebagainya, bersikap agresif terhadap pelanggan. And next adalah eye contact. Mungkin tiada eye contact antara pelanggan dengan staff ketika situasi tersebut berlaku, sebab ialah staff ni pun dah nak balik, so dia tak ada mood, so mungkin eye contact antara pelanggan dengan staff tu kurang. Okay, sepatutnya seorang staff perlu melakukan eye contact dengan pelanggan dengan untuk orang kata apa, lebih apa ni orang kata, menjalinkan satu relationship, hubungan untuk melayan pelanggan tu dengan lebih baik. So seterusnya ialah nada suara, tone suara. Seorang staff tidak boleh melayan pelanggan tersebut dengan nada suara tinggi ataupun sindir. Haruslah menggunakan nada suara yang apa orang kata, baik, lemah lembut, sopan santun dan penuh adab. Okey. Dan seterusnya saya panggil Atikah untuk teruskan. Okey, Atikah. Okey, Assalamualaikum. Saya akan sambung untuk pembentangan kebulan 1. Okey, untuk saya akan bentangkan untuk meningkatkan lagi untuk membantu syarikat ni meningkatkan tahap perkhidmatan. Okey. Untuk pekerja atau staff, kita perlu menerapkan rasa empati seperti mana yang doktor terangkan semalam. Okey, empati ni kita kena ajar staff untuk rasa macam mana customer rasa. Okey, macam ayat dekat petikan yang doktor bagi tu. Okey, bila dia customer ada merasakan yang dia sangat-sangat inginkan pada malam tu juga. So kita sebagai staff, kita kena rasakan kita yang berada di situasi itu. So kita yang sangat nak dan sangat memerlukan benda tu. Jadi untuk meningkatkan lagi tahap perkhidmatan adalah disyorkan untuk kita mengajar staff untuk merasakan perasaan empati itu dan meletakkan diri dalam situasi pelanggan. Okey, itu untuk saya. Next saya akan pass kepada Muaz untuk seterusnya. Pagi sama-sama tengah hari, saya nak sambung untuk bahagian credibility untuk kedai ni ialah melayan pelanggan walaupun kedai sudah tutup. Dengan ini dapat menjaga nama syarikat dan akan menjadi buah mulut orang ramai tentang kedai ini. Okey, sambung untuk adab. Okey, untuk adab, bila kes ini berlaku, terutamanya pihak majikan perlu memainkan peranan yang besar terhadap staf, yang mana sebelum memulakan waktu kerja, majikan perlu memberi sedikit briefing kepada staf macam mana untuk melayan customer dengan baik. Itu sahaja daripada keperluan kami. Alright, alhamdulillah. Good job, kumpulan 1. Huraian yang sangat detail dan alhamdulillah sudah melihat kematangan anda mampu merangka satu dipanggil langkah strategik. Lepas ni yang mendengar semua tadi, bila bos tanya, majikan anda tanya, apa dia? Khidmat pelanggan mana, apa dia? Customer service. Inilah sebahagian jawapan-jawapan yang patut ada pada diri anda. Anda boleh nampak dah apa yang perlu diadakan, komunikasinya, dia punya attitude-nya, behavior-nya, communication-nya, ABC tu kena ingat. Itu basic. Attitude, behavior, communication, kena ingat. Nah, barulah D dia akan dapat. A, B, C, dia akan berlaku dekat D. D tu apa? Delivery. Deliver dia memang tip-top. Deliver maksudnya ialah cara kita deliver kerja kita. Present, perform kerja kita. D memang terbaik. Nah, ini yang kita nak. Alright. Jadi jangan anda pula nanti yang mari kursus ni buat perangai. Nah, macam perangai pekerja-pekerja kedai perabot tadi. Sepatutnya anda boleh pun. Kalau kat tempat kerja ni nampak macam tak ada budaya, beritahu kat bos. Elok diterapkan budaya ini.
Nak elok diperkenalkan 7 langkah, 3 cara ataupun sebut ilmu-ilmu yang anda dapat ni kepada bos anda supaya geng-geng lain, sebab kita nak maju, kita ni sayang syarikat. Nah, kita sayang syarikat, kita tak mau ada lagi pekerja kita yang lain, kawan kita yang lain menyebabkan syarikat kita ni pula bermasalah. Anda juga nanti akan masalah, betul tak? Syarikat tutup, anda kena berhenti. Dah nak cari kerja mana pula? Jadi kita nak supaya ada. Terutama yang ada pegang jawatan. Kalau ada lah sini. Anda ni jadi manager ke, anda ni jadi eksekutif kanan ke, bawah anda ada anak buah, ada pekerja ke. Lagilah bertanggungjawab menerapkan budaya itu. Mulalah memperkenalkan budaya, mengutamakan pelanggan. Memberikan kasih sayang. Jangan kasih sayang yang lain, Fatihah. Kasih sayang pelanggan. Jangan kasih sayang lain. Nah, boleh Lan. Apa Farid? Kasih sayang pelanggan. Bukan kasih sayang lain. Farid, kau jangan. Azim, alright. Bagus. Kumpulan 3. Kumpulan 3 cerita ke apa? Okey. Kumpulan 3. Mereka membaca tentang perkongsian 5 tip. Okey. Jadi ini ditulis oleh seorang penulis bisnes. Kemudian beliau berkongsi ada 5 tip. Dia kata perniagaan yang baik ialah hubungan pelanggan yang baik. Tip pertama dia kata kena dengar. Tip kedua hargai pelanggan. Tip ketiga jangan merungut dengan pelanggan. Tip keempat pandangan pertama yang baik. Tip kelima layanan pelanggan seolah-olah dialah pelanggan terakhir yang akan menentukan anda tutup atau tidak syarikat anda. Wow. Ni 5 tip dia. Baik, mari kita dengar perkongsian kawan kita bagaimana tip ni boleh di-apply. Dan saya nak semua orang nanti pun akan bagi tips. Okey, kita ada beberapa tip kawan kita share kat sini, ada 5. Kita ada 20, akan tambah lagi kat sini insya-Allah. Sila bentang kan. Siapa? Okey, saya bentang Atikah. Okey, silakan. Okey, jap. Okey. Poin yang pertama pasal dengar apa yang customer adu kan? Tak nampak. Okey. Jadi bila customer tu buat komplain ataupun aduan, kita sebagai staff ataupun majikan mesti dengar apa yang diadukan oleh klien tu. Kita kena fokus dan titik beratkan apa yang dia orang komplain tu untuk kita punya next improvement akan datang. Jadi pandangan klien tu penting untuk company kita. Baik. Lepas tu Soalan next saya. apa? Bagus. Dengar dah dengar Dok dengar? Tak dengar. Okey. Soalan saya. Macam mana kita nak tahu? Macam mana kita boleh tahu orang ni dengar kita? Macam mana untuk staff tu sendiri ke? Macam mana? Saya akan contoh kita jadi pelanggan. Macam mana Okey. kita nak tahu yang dia ni mendengar apa yang kita nak? So bila kita dah adu pada mereka apa masalah yang kita hadapi tu, lepas tu bila kita datang lagi and bila diorang dah ubah benda tu, barulah kita tahu diorang sebenarnya ambil penting apa yang kita bagi tahu sebelum ni. Let's say kalau kita mari lagi sekali benda tu still lagi sama, so maksudnya diorang ambil sambal lewa je apa yang kita bagi tahu tu. Betul. Tapi kan boleh jadi juga kerja tu dengar, dah beritahu dekat manajemen. Manajemen tak nak buat. Kan? Okey. Baik. Pihak manajemen tu sendiri pun, let's say bila orang dah adu, bila staff dah komplain dekat pihak atasan, staff just macam bagi tahu je yang buat benda tu adalah manajemen. Tapi kalau manajemen sendiri yang dok buat benda tu akan efek kepada bisnes tu jugalah. Sebab orang Bisa dia. apa? Bagus. Siapa kecek ni?
Nampak menyala lampu dia kat mana ni. Hello? Hai. Dengar Ya. tak? Saya dengar. Teruskan. Baik, saya nak bagi tip kepada anda. Cara-cara menjadi pendengar yang baik. Right? Ambil tip ni. Ini mahal tu. Kalau buat memang klien kau cair tu. Ya. Tip pertama, ini face to face Ini face to face. Berdepan dengan pelanggan. Tip pertama, bila pelanggan bercakap dengan anda, eye contact. Mata tengok mata. Eye contact. Tengok mata dia. Kepada yang pemalu sangat, macam Mae, malu nak tengok mata orang Mae, kau jangan tengok bola mata dia. Tengok antara dia punya, apa dipanggil ni? Apa dia panggil? Panggil apa? Kening. Kening. Sampai ke ubun-ubun kepala ni. Tengok kat situ. Sebab ada orang tak boleh tengok mata orang. Dia cahaya je pula ya. Jadi getar. Jadi gugup. Tengok mata orang jadi gugup. Tambah pula tengok mata Nurul Fakriyah. Mengancam. Jadi dia tak boleh nak tengok. Orang lelaki terutamanya lah. Nah. Jadi tengok dekat kening. Mandang kening ke ubun-ubun. Seolah-olah sedang melihat dia. So eye contact. Eye contact bagus. Bagus eye contact. Tengok. Dia cakap tengok. Kedua, anggukkan kepala. Dan gini sepanjang cerita tu. Anggukkan kepala. Okey. Dia cakap anggukkan kepala. Okey. Anggukkan kepala. 3. Sebut perkataan terakhir yang dia sebut. Okey. Sebut perkataan terakhir yang dia sebut. Contoh tanya, ya cik, apa yang saya boleh bantu? Itulah, saya beli barang ni rosak. Oh, rosak. Sambil angguk. Oh, rosak. Bila cik beli barang ni, cik? Saya beli barang ni minggu lepas. Oh, minggu lepas. Ya, cik. Nampak tak? Pandang, angguk dan sebut ulang balik perkataan terakhir. Perkataan yang penting, bukan satu ayat itu. Ya, cik, apa boleh saya bantu? Itulah saya nak buat report. Oh, cik nak buat report. Boleh juga. Tapi sebut ulang kembali perkataan penting. Nombor 4. Kalau boleh, dapatkan nama dia. Ya, cik, cik Adib, boleh saya bantu? Itulah saya nak buat report lah, saya beli barang ni rosak. Oh, rosak. Minta maaf cik Adib. Boleh saya tahu di mana cik Adib, bila cik Adib beli, sebut nama dia. Kalau tak tahu nama dia, tanya. Dia mari tiba ni saya nak mengadu ni. Barang ni rosak. Terima kasih. Saya Razali. Boleh saya tahu nama cik dulu? Oh, saya Adib. Ya, cik Adib. Apa masalah cik Adib? Dapatkan nama dia. Kemudian sebut nama dia. Sepanjang perbualan itu, sebut nama dia. Oh, dia rasa anda seorang pro. Seorang profesional. Ini tip nak jadi pro. Eye contact, angguk kepala, sebut perkataan penting yang dia sebut dan sebut juga nama dia. Okey, sebut nama dia. Anda akan lihat sebagai sangat pro. Ini rahsia bila anda berdepan dengan siapa pun. Ini akan menjadikan pelanggan melihat anda seorang pendengar yang baik. Mantap. Okay, next bulan 3. Next, jangan merungut. Sesetengah pelanggan ni, diorang ni banyak tanya tapi dok beli pun. Jadi untuk orang pelanggan yang macam ni, kita kena sentiasa sabar dan bertenang dalam menangani fasi buyer ni. Walaupun kadang-kadang diorang tu menekan, tapi nak macam mana pun, customer is always right. Macam mana nak pergi sabar tu? Apa? Mana nak pergi sabar? Ada orang tak sabar.
Kenapa dia merungut? Kenapa pekerja ni merungut? Mungkin salah satu faktor dia merungut kan sebelum ni kan dah ramai pelanggan-pelanggan yang datang. So bila dah melayan lebih ramai pelanggan, lepas tu datang pula yang jenis menguji kesabaran macam ni, akan ada timbul satu rasa ketidakpuasan hati dalam diri staff tu. Macam mana Ika urus situasi ni? Apa? Macam mana Ika urus situasi ni supaya tak merungut? Pernah pengalaman Ika sendiri lah. Oh, pengalaman saya sendiri. Dia takkan tak jumpa pelanggan macam ni. Pernah jumpa pelanggan macam ni? Pelanggan Saya yang Saya tak pernah tangani pelanggan ataupun tak pernah buat dalam customer service ni. oh itu. Ika duk kerja mana? Ha? Bekerja kat unit mana? Unit mana? Di bahagian mana di takbiran ke? Pengurus management. Yes. Bahagian apa? Management. Ialah bahagian apa? HR ke? Admin. Okey. So pelanggan anda ialah staf anda, betul? Yes, yes. Tak ada lah staf yang menguji sabar anda. Oh, setakat ni tak ada lagi. Oh, Saya masih baru. Masih baru ya. Alhamdulillah. So merungut ini boleh dilihat dengan dua keadaan kan? Pertama melalui verbal, perkataan yang dia sebut, nampak dia sedang merungut, atau non-verbal, muka dia tu muka mungut. Macam mana muka mungut? Mak tunjuk sikit muka mungut je dah, muka mungut. Mak tunjuk muka mungut. Macam tu ke? Kau happy tengok muka kau ni. Muka mungut Muka mungut dari kerut tu lah. Dari kerut sikit kot. Mana muka mungut? Dia nampak ke Mak? Jangan mungut terutama pantang mungut depan pelanggan. Oh, saya pernah nak bayar, ingat lagi satu supermarket. Saya nak bayar, budak cashier tu dia berdua, seorang cashier, seorang lagi tukang tolong apa ni, packing barang lah. Dia orang berdua borak-borak, yang saya seorang tu merungut. Aku tak cuti. Kan kopi dulu. Dia merungut dekat HR dia. HR dia tak bagi dia cuti ke apa. Kaki tangan tak cukup lah. Jadi dia merungut. Dia bukan merungut kat pelanggan tu. Dia merungut sebab HR dia tak lulus cuti. Pelanggan ni saya. Pelanggan dia dengar dia merungut. Tangan duk petek. Tangan duk ni juga scan barang. Mulut merungut. Saya kat depan dia. Apa? Wah. Dia kena jumpa dengan Adika ni. Kena dengar sikit nasihat. Next, ada lagi? Next, group mate saya Cik Fatimah Wahab akan sambung. Ya, Kak Fatimah. Okay, Assalamualaikum. Salam. Yang seterusnya, point. Pandangan pertama, berkenaan persekitaran tempat lah, tempat atau kedai kita tu mestilah kemas dan teratur. Dan kita pula sebagai pekerja atau staf sentiasa senyum dan bersikap mesra dengan pelanggan. Lepas tu, okey, pandangan pertama. Pandangan pertama melihat kepada fizikal. Kalau kedai tu susun atur dia, kekemasan dia, kena kemas lah ya. Kalau individu, appearance anda. Okey, penampilan diri anda. Itu akan menjadi pandangan pertama. Jagalah. Sebab itulah pergi kerja yang mana pergi kerja jaga dekat apa ni kedai, pakailah. Tengok macam dia ajar ni kat kedai. Pakai ada uniform dia, pakai kemas, elok, smart. Okey? Mesti macam tu. Jaga. Kedai jaga bersih elok. Jangan kedai kotor, berabuk, senyum dan bersikap mesra dengan pelanggan. Bagus. Next.
Fatimah, ada lagi? Seterusnya, hargai pelanggan. Contohnya, memberi kad ucapan untuk tanda peringatan kepada pelanggan yang terutamanya pelanggan yang setia lah, yang selalu datang. Contohnya kad ucapan birthday ataupun kad ucapan raya, macam itulah. Okay. Seterusnya, kalau sekarang ni mungkin Sabar. Ya. Kalau sekarang ni mungkin lebih mudah sebab kita dah ada WhatsApp, mungkin kita just, kalau dulu postcard kan, sekarang kita melalui WhatsApp lah ucap terima kasih dan bagi ucapan tu. Alright. Apa lagi cara kita menghargai pelanggan? Banyak lagi servis selepas jualan. Boleh. Lagi. Apa ucapan yang menunjukkan kita menghargai pelanggan? Kalau selepas dia beli tu yang simple, paling simple ucap terima kasih, datang lagi. Itu bukan paling simple. Itulah paling utama. Ramai kata simple sampai tak ucap terima kasih. Itulah kadang-kadang terlupa. Terima kasih. Sebelum dia beli? Sebelum dia beli, maksudnya kita minta dia buat pilihan lah kalau dia memilih. Sebelum tu lagi. Bagi peluang. Wish dia, selamat pagi, assalamualaikum, khabar. Itu tanda kita menghargai pelanggan. Ya. Kalau kita kenal mungkin kita boleh tanya khabar. Boleh. Tak kenal pun boleh tanya. Dia datang kedai kita, tanya khabar lah. Kadang-kadang malu nak tanya kalau orang tak kenal. Itulah, tak boleh. Dia ni customer service, tak boleh malu. Kak, tak boleh malu. Assalamualaikum, Man. Berkhabar, Kak? Selamat datang. Ya. Ini je, Kak. Ya. Itu tanda kita menghargai. Dan banyak lagi lah, bagi kek tadi, bagi handphone. Kan? Apa lagi? Kita tak terima kasih. Mungkin juga kita boleh bagi hadiah ke kalau dia beli banyak, itu bagi hadiah. Boleh, itu pun tanda menghargai pelanggan. Wish birthday dia. Kan? Ataupun setiap ada hari-hari penting, kita offer dia diskaun. Itu pun kita menghargai pelanggan. Banyak cara. Okay? Banyak. Tapi janganlah yang asas tak boleh buat. Senyum tak boleh buat. Terima kasih, apa khabar. Ini basic. Kan? Walaupun dalam WhatsApp. Walaupun dalam WhatsApp. Jangan terus-terus WhatsApp. WhatsApp tak ada mukadimah. Salam tak ada. Nama dia pun tak disebut. Cuba sebut nama dia. Assalamualaikum, Cik Razali. Saya Nosran daripada Mobile Factory. Semoga berada dalam keadaan sihat. Itu kan kita ayat-ayat menghargai. Banyak cara kan? Buat tak buat. Okay, next. Seterusnya, layan pelanggan dengan baik, sentiasa memberi info-info terkini tentang produk, sentiasa follow up pelanggan. Kalau macam tanya dia pasal kalau produk kesihatan ni, selalunya kita akan tanya macam mana guna, okey ke, tidak ke, ada tak hilir krisis dan sebagainya. Kalau dari segi barang, mungkin kita boleh tanya barang tu okey ke tidak. Boleh penggunaan dia macam mana dan sebagainya lah. Okay. Bagus. So, bercakap. Ceritanya kena bercakap. Kena menyampaikan. Sampaikan. Jangan senyap gitu. Sampaikan dengan baik. Alright. Cabaran dia bila dekat offline. Tak.
online. Cara online ni macam mana kita nak cakap? Macam mana kita nak layan dengan baik? Sebab dia tak nampak kita senyum kan? Nah, jadi gunakanlah ikon-ikon yang sesuai dalam WhatsApp, dalam Facebook, senyum, muka gembira, muka ceria. Gunalah perkataan-perkataan yang tepat. Okey. Dan bila kita tulis, bercakap dalam hati kita juga. Sebab kadang-kadang kita tulis tu, kita tulis tu tanpa nada, faham tak? Kita macam mana? Contoh satu perkataan. Contoh satu perkataan kita tulis WhatsApp ni. Semalam dah sampai. Tak? Ataupun barang ini harganya berpatutan. Kita boleh membaca dengan intonasi yang berbeza-beza, betul tak? Kan? Nah, kita boleh membacanya dengan pelanggan akan baca dengan intonasi yang ikut dia. Kalau dia tengah mood tak okey, dia baca kita punya teks pun dengan mood tak okey. Jadi anda ni bila nak jawab walaupun guna online, anda mesti menjawabnya dengan emosi yang positif. Dengan ceria. Ditambah lagi pada perkataan tu, kita guna perkataan yang tepat dan menggunakan ikon-ikon yang sesuai. Tak. Contohlah pelanggan tu jawab, mahal sangat lah. Dia kata mahal kan? Mahal tu dengan nada orang kata mahal, biasanya tak ada cakap macam ni. Mahal sangat lah dia awak. Tak ada cakap macam tu. Tak. Mesti nada dia mahal sangat lah. Macam tu kan? Kita pun jawab, tak adalah mahal sangat. Lepas tu hujung letak gambar tersenyum sipu. Kan? Jadi dia akan rasa lebih lain sikit. Okay? Bagus. Next lagi. Habis dah? Oh, habis dah. Alright. Ada tambahan lagi? Ada tambahan lagi? Tak ada, Prof. Doktor. Dapat Prof dah. Alhamdulillah. Tadi dapat Datuk, dapat Prof. Amin. Right. Okay. Ania, kumpulan 3. Good job. Mari kita tengok kumpulan 4. Okay. Kumpulan 4 ni dia tayang video. Okay. Kumpulan 4 dia tengok video bersama dengan sebuah hotel di Shah Alam, dan beliau duduk di temu ramah bercerita tentang bagaimana hotel ini membangunkan customer service, mengetengahkan customer service dia. Mari kita dengar penerangan daripada kawan kita ini. Okey, sila. Apa nak hutang? Saya perlu baca dulu sebab mungkin ada boleh saya hak lain dulu. Sebab tadi masa dalam group pun kita orang banyak mesej lain dulu. Dengar kau suara saya? So kumpulan ini meletakkan tahap perkhidmatan hotel itu pada tahap 4. Okeylah, tahap 4. So, apa yang menariknya? Sila. Kenapa anda kata tahap 4? Dengar apa suara saya? Sebab saya masih takut tak ada orang dengar. Hello? Kita dengar. Okey. Okey. Bagi pendapat kita untuk syarikat dia ni kita bagi tahap 4 sebabnya daripada hak kita daripada hak riwayat ni syarikat dia ni banyak memudahkan orang-orang pelancong lah di area Shah Alam sebabnya untuk hotel
kerja ni dia betul-betul dia tiba-tiba antara jalan daripada utara nak pergi selatan. Jadi banyaknya orang hak lalu kawasan tu pun dia akan menginap lah dekat hotel dia. Dan hotel dia ni servis dia memang terbaik lah sebabnya setiap pekerja dia mempunyai tag nama. So orang-orang hak di hotel dia tu tak ada masalah lah untuk berurus dengan pekerja-pekerja dia sebab tahu nama kan, nak cek kata. Lepas tu daripada benda ni banyaklah kita boleh tanya sebab dia lebih terakhir macam budi bicara, cara kecek, cakap dalam lakon dia tugas dia. Itu saja. Terima kasih masa ia tawarkan, dia macam tawarkan harga untuk para pelajar dengan harga yang mampu milik lah, kemudahan memperhatikan tak pelanggan. Ada juga untuk kemudahan berkomponen ditawarkan seperti parking, kawasan pembengkel. Jadi tempat dia buat hotel ni dalam kawasan strategik juga lah. Penginapan dia pun macam kawasan sana punya sibuk. So customer hak di hotel dia tu tak ada masalah lah untuk rehat kata. Pemakaian daripada ahli pekerja pun saya ada bagi macam baju sendiri lah, baju untuk staff-staff itu masing-masing. So baju dia tu kelihatan kemahalan kalau daripada video tu kita boleh tengok lah. Ada salah-salah staff dia penyambut tetamu tu dia pakai baju konstruksi tu memang aku mahal lah. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih Farid. So alhamdulillah hotel ni telah meletakkan satu standard customer service perkhidmatan pelanggan yang boleh dijadikan contoh, alright, oleh kita semua dari segi kebersihan, keindahan, tempat yang cantik, kekemasan pakaian, budi bahasa, tentulah hotel kan, budi bahasa, tak, beretika, mudahkan urusan dan sebagainya. So ini sangat bagus. Dia akan membantu melonjakkan, bisnes tersebut. Alright, kumpulan 5. Kumpulan 5. Okey. Kumpulan 5 juga ditayangkan sebuah video. Kali ini kita keluar negara. Kisah di sebuah mall. Dalam kisah tersebut, seorang pelanggan mereka, mall ni memang orang kaya-kaya yang datang. Mall ni mewah. Jadi ada seorang pelanggan dia shopping dan kehilangan cincin. Cincin yang ada diamond, berlian. Dan kemudian kita melihat kesungguhan. Nak tengok ke video ni? Kita bagi Alex tengoklah. Supaya boleh kita belajar sesuatu. Kita tengok dulu video. Ya, I tell everybody the story. I don't shop anywhere else for my clothes, makeup, hosiery, shoes, clothing, pocketbooks, everything. okey. So perempuan ini adalah pelanggan.
I tell everybody the story. I don't shop anywhere else for my clothes. Makeup, hosiery, shoes, clothing, pocketbooks, everything comes from Nordstrom. I'm sitting in my office right after the store opens, and Eric Wilson comes into my office, pulls out a So ini adalah dua pekerja di mall tersebut, pengurus dan juga bahagian dipanggil aduan pelanggan. diamond out of his pocket. I was shopping Nordstrom late in the evening, and I had hurriedly tried on a lot of clothes and made some purchases, headed down to accessories, and then out the door. When I got home and ready for bed, I noticed that my diamond for my wedding ring was missing. Oh, doing my routine. So rupanya bila dah habis shopping, bila balik tengok-tengok dia punya cincin perkahwinan dia, cincin belian perkahwinan hilang. Okey, baru sedarlah hilang. So ini adalah pegawai aduan di mall tersebut. I'm on the floor. I see a lady on the floor on her hands and knees, and she's in a dress. So what I did was I went over and offered some assistance, see if I could help her with anything. He could have just as easily walked by, but he looked at me and he knew I was in distress. He handled it. He couldn't find it after searching for it, so he touched his base with our building services. So bila pelanggan buat aduan, dia kata apa? Pihak mall tu, gawai tu tengok dia dengan wajah apa? Wajah yang sama sedih. Kemudian mereka mencarilah di seluruh mall. Besar ni cari mana nak jumpa. His team and two individuals, Bart Garcia and Tom Fraley, along with Eric, go through vacuum cleaner bag after vacuum cleaner bag for this diamond. Tom and I came up first. Tom grabbed the vacuum cleaner, and of course we got the bag out there and took it right out just like this. Just open it up. So setelah habis dia rayau, cari, ada tak jumpa, akhirnya mereka buat keputusan untuk check apa terpanggil vacuum cleaner, vacuum. Okay, so ada banyak vacuum kena buka satu-satu. Memang gila lah cari sakan lah. Memang dia bersungguh mencari. Nampak tak? Orang barat buat kerja. Kita cari tak jumpa, tak ada habis lah kita. Okay, so kita tengok apa kesudahannya. As soon as the light hit that diamond. Penuh dengan sampah. Eric called me and he said, Mrs. Shaw, I believe we have something of yours. And my heart just left. It was silence at first. First presented the diamond, and then afterwards, in her eyes, I saw tears. Sure, I had insurance. It could have been replaced, but to have my diamond back meant the world. It was very humbling. How much a small effort meant to her. This really happened. This is real. This is my diamond. This wasn't fabricated. Oh, thank you, Mrs. Shaw, for shopping at Nordstrom. This was, I did this for you because that's who I am as a Nordstrom employee. And I value you as a Nordstrom customer. And I'm going to go out of my way. Nordstrom employees, I don't care what their job is. They all make a difference in the customer experience. I don't care if the person that polishes the railing or the loss prevention person or the actual. Okey. Tu dia tadi. Bagaimana respon pelanggan tersebut. Okay. Walaupun sebenarnya cincin tu ada insurans pun tak jumpa boleh claimnya. Tapi begitulah sekali. So, Kumpulan 5 menyatakan tahap perkhidmatan hotel lah, mall ni mengkagumkan. Sila share. Okey, hello, dengar ke? Hello? Dengar. Okey. Saya akan bentanglah tentang perkhidmatan pelanggan yang ditawarkan daripada Nordstrom ni. Okey, mula-mula dia menggunakan aplikasi customer centric lah, di mana dia customer centric ni lebih kepada macam
dia kisah dengan customer dia untuk membagi best experience untuk customer. So bila dia buat benda macam tu, dia memberi positif experience lah dengan customer dia supaya dia akan datang lagi dan akan hebohkan lagi pasal mall ni dekat kawan-kawan dia yang lain. Okay, yang kedua, dia ada memupuk sifat empathy dengan perasaan customer sebab loss prevention manager tu ada nampak customer tu nampak macam gelisah, sedih sebab cincin dia hilang. So daripada dia terus jalan je buat kerja dia terus mendekati dengan customer tu dan ingin tahulah apa masalah yang dia hadapi. Okey, yang ketiga pula dia ada sifat memberi khidmat pelanggan dengan membantu pelanggan dari segi support. Sebab kalau ada certain macam mall ke apa, dia orang macam tak kisahlah tengok benda hilang pun kira hal dia bukan hal kita macam tu. Lebih kurang lah. Okey, seterusnya pula dia ada nilai amanah dengan jawatan sebab yang kita dapat tahu barang yang hilang adalah cincin bertatahkan berlian. Ya, benda tu agak mahal lah. Kalau kita jumpa pun kita terus boleh jual, tak payah pun bagi kat orang ni. Kalau kita hati tak baik lah. So dia ada amanah dengan jawatan dia di mana dia bagi tahu customer tu bahawa dia dah setelah dia menggunakan berbagai cara untuk cari belian tu, akhirnya dia bagi tahu juga bahawa dia dah jumpa belian tu. Okey, satu lagi dia nilai jujur lah sebab dia bagi tahu balik customer tu kan bahawa pihak kami telah jumpa cincin bertatahkan berlian tu. Okey, satu lagi fokus dengan problem solving. Okey, bila saya tengok balik cerita ni memang legit lah. Lepas tu dia fokus pada problem solving sebab mula-mula setelah beberapa jam diorang cari cincin tu dekat store diorang, dia tak jumpa. Akhir-akhirnya dia panggil balik macam admit macam siapa dia panggil janitor dekat building tu untuk cari dekat kawasan pembersihan di mana diorang cari dekat bekas-bekas vacuum, diorang cari daripada vacuum lain ke vacuum lain, akhirnya terjumpa juga. Lepas tu satu lagi kerjasama antara setiap section di mana ada 3 tak silap yang section yang terlibat. Satu daripada loss prevention manager, bekerjasama pula dengan janitor building, kerjasama pula dengan store manager. So diorang bekerjasama lah untuk mencari benda tu dan contact balik customer bahawa diorang dah jumpa cincin belian diorang. Okay, yang satu lagi loss prevention pula, dalam mall ni diorang ada sediakan macam satu khidmat pelanggan di mana kalau ada barang yang hilang, diorang akan kontak semula dan diorang akan cuba cari. Setakat tu je lah doktor saya punya pembentangan untuk video daripada Nordstorm punya perkhidmatan pelanggan. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih Nosran bulan terakhir membuat pembentangan. So ceritanya ialah ada satu nilai yang sangat berharga kan nak jadi customer service yang baik ni sebab dia melibatkan individu. So nilainya lah nilai jujur, nilai amanah dengan jawatan. Itu akan menentukan juga. Terutama bila bab melibatkan benda-benda kewangan, duit, harta hilang pelanggan. Wow, kan? Saya pernah kerja di perhotelan, saya tahulah macam-macam kita jumpa dalam bilik ni pelanggan apa dipanggil guest ni tertinggal macam-macam. Kamera, barang-barang harga. Jadi kalau dia orang akan buat aduan. So kalau bekerja di hotel tak amanah,
Pun macam tu lah barang. Kita kata tak je, dah cari, tak ada lah bilik. Padahal kita dah simpan. Inilah customer service, dia melibatkan nilai, value. Jadi sebab tu kita harap anda semua juga memiliki nilai yang tinggi. Okay? Memiliki nilai yang tinggi. Tahniah bulan 5 anda berjaya. Okay? Mengenal merumuskan bagaimana kita boleh belajar daripada company lain yang boleh kita terapkan dalam syarikat kita. Alhamdulillah. Good job. Alright. Itu dia tadi customer experience. Dan disebut oleh kumpulan terakhir tadi bagaimana Northrop tadi nak bagi best customer experience. Walaupun dalam part kehilangan. Part yang sedih ya, kehilangan barang. Dia punya mall memang cantik lah. Susun rapi, kemas. Nak. Tapi bila bab-bab yang sensitif, terutama yang melibatkan aduan-aduan pelanggan, tetap memberikan best experience kepada pelanggan. Alhamdulillah. Okey. Dah saya nak kongsi kepada anda yang akan terlibat dalam apa dipanggil ni, dalam on job training on job training. Baik. Saya kongsi kepada anda, nanti anda akan dapat form ini. Senang saja, anda tak perlu buat apa-apa. Anda hanya perlu tip sahaja orang ini. Okey, ni saya share kat depan. Okey. Nampak? So, anda akan dapat borang ni on job training, skor prestasi penilaian perkhidmatan pelanggan. Okey. Anda hanya perlu tik. Okey. Tandakan sahaja di ruangan prestasi. Ada ruangan skor tak payah. Okey, ruangan prestasi. So ada 3 yang kita nilai, segi penyelesaian, empathy dan kecekapan. Anda tengok ya, semenjak anda bekerja, sama ada di tempat kerja atau di rumah, anda buat tak perkara ini? Ingat anda ada 2 pelanggan. Ada yang tadi macam kes Atika, dia duduk di admin. Pelanggan dia adalah merupakan kawan-kawan dia, staff dia, bos dia, pekerja-pekerja di sekitar dia adalah pelanggan-pelanggan dia. Okey? Kepada yang memang berurusan dengan pelanggan, yang di luar itu lagi itulah pelanggan utama anda. Okey? So, anda tanda saja. Contohnya, pada hari esok ada tak perkara-perkara yang di bawah itu yang anda buat. Jika ada anda tanda je. Okey? Pangkah ataupun right. Maknanya anda buat. Contoh mungkin esok hari Rabu, anda ada selesaikan masalah. Masalah pelanggan di dalam ataupun di luar lah. Tak kisahlah. Tanda, ada buat. Okey. Atau anda ada memberi penerangan. Mungkin kata anda sekarang jual produk syarikat lain, anda ada beri penerangan tentang produk. Okey, tanda. Tak. Atau ada orang buat aduan. Tak. Anda menyediakan garis masa. Untuk masalah, okey, maaf produk tak sampai lagi ya. Okey, tak apa. Nanti saya ni dan okey, ada buat tanda. So selama 3 hari ni, tak, setiap hari 1. Sekurang-kurangnya ada lebih kurang 8 aktiviti. Daripada banyak-banyak ni, tak, sekurang-kurangnya ada 8 tanda. Jujurlah, jujurlah. Tak. Gunakan ucapan alu-aluan. Ada orang telefon, Assalamualaikum, apa khabar? Okey, itu tanda lah. Dah. Okey. Adanya nada positif. Dekat Ikin tak? Ada staff dekat pejabat tanya, orang dah hantar ke? Ada. Oh, dah cantik. Okey, buat. Tanda. Okey. Ejaan tata bahasa. Ada WhatsApp tadi, email ke, WhatsApp ke, apakah Facebook ke tak? Okey, tanda adalah ejaan tata bahasa yang betul. Okey. Itu. Faham? Ada soalan?
Ini terjemahannya salah, tak tepat. Membina hubungan yang baik, yang asli. Bolehlah yang asli. Okey, boleh? Ini je, tanda je. Buat ke tak buat? Sepanjang satu hari anda bekerja, sama ada di office, di tempat kerja atau di rumah work from home. Contohlah saya kan, work from home. Hari ni saya selesaikan isu pelanggan. Okey? Pelanggan semalam. Semalam ke hari ni? Hari ni. Pelanggan nak tajuk. Tajuk ceramah. Saya dah bagi. Saya selesaikan. Okey? Pelanggan tanya ke WhatsApp saya. Apa program apa ni tentang sesuatu. Saya dah terangkan. Pakai WhatsApp je. Okey, apa lagi? Okey, mengemas kini penyelesaian yang dijanjikan. Saya update. Semalam ada pelanggan saya telefon. Saya guna ucapan Allah, saya minta maaf sebab masa dia call saya mengajar dengan anda. Saya dah WhatsApp, saya tengah mengajar. Kemudian saya call balik. Saya kata saya minta maaf. Saya guna ucapan aluan. Saya minta maaf. Saya guna bahasa yang betul. Saya empathy. Tunjukkan empathy sebab dia dah call saya tak jawab, sedih lah. Usahkan dia kan. Saya kata saya minta maaf tu adalah empathy juga. Meminta maaf dan juga adalah sebuah empathy. Okey. So ini semua ni tanda lah. Saya tanda. Banyaklah saya buat. Banyaklah yang saya buat. Jelas? Doktor nak tanya bahagian kecekapan tu. Okey, kecekapan. Penggunaan makro yang sesuai maksudnya. Penggunaan makro yang sesuai. Jadi terjemah bahasa Inggeris ni. Mari kita tengok bahasa asal. Saya tengok. Sekejap, saya tengok apakah yang dimaksudkan. Sebab saya minta dia terjemahkan tadi. Okey, tak apa. Nanti saya akan cek balik apa yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu jadi lain pula bunyinya. Kemas kini nota, kategori kes dengan betul. Ini bahagian aduan. Mengajukan soalan tambahan untuk mengelakkan perbualan susulan. Maksudnya ialah kita dah dapat clarify kalau bahagian aduan ni. Kita tanya betul-betul dengan soalan-soalan tambahan untuk mengelakkan kita buat silap dalam memahami masalah pelanggan. Okay. Penggunaan makro nanti saya cek apa pasal dia terjemah makro pula tu. Nanti esok dia akan bagi kepada anda semua. Ini baru dia terjemah sekejap tadi. Segala itu bahasa nampak okey kecuali yang satu tadi saya rasa macam tak tepat. Nanti saya akan cek balik apakah yang dimaksudkan dalam bahasa Inggeris. Ada soalan lain? Tak ada? Okey, selesai. Itu saja untuk kelas petang ni. Pada yang cara jawab itu anda tanya urus dia. Nak kena scan ke, nak kena WhatsApp ke, tanya urus dia. Okey. Baik. Kita akan jumpa balik kelas kita ni pada hari minggu depan. Sepatutnya isi dengan Selasa, tetapi malangnya Selasa dan Rabu saya ada kelas lain yang telah ditetapkan lebih awal. Jadi nanti saya bicara urus dia lah macam mana nak adjust kelas kita. Mungkin orang lain pun mengajar jika tak nak adjust, kecuali anda semua bersedia nak adjust. Appropriate use of macro. Okey, maksudnya ialah bila kita nak selesai masalah, kita menggunakan dengan cara yang lebih luas. Menyelesaikan masalah ni yang lebih luas. Itu maksudnya yang tadi yang anda bertanya tadi. Itu makro. Bukan selesaikan masalah dengan cara yang kecil. Lepas tu ulang balik. Lepas tu berlaku lagi. Sebab orang tengok kat sudut sini, ada orang tengok kat sudut sini. Tengok cara meluas. Apa masalah sebenar? Ini masalah kaki tangan ke atau masalah budaya ke atau masalah apa kan?
Itu maksudnya. Alright. So minggu depan kelas nanti kita maklum. Hari Isnin confirm ada lah sebab saya memang ada. Selasa saya tak ada. So mungkin ditukar penceramah atau boleh jadi kita adjust lah ke mana kelas kita nanti. Okey, saya serah kepada urus dia untuk kalau ada taklimat apa-apa. Dan jangan lupa tugasan anda. Okey, sepatutnya kelas habis pukul 5 tapi saya kita habis awal. Anda boleh gunakan masa hari ini ataupun besok ataupun malam ataupun besok 10 pukul 5 saya terima video pendek anda tentang apa ilmu-ilmu mahal yang anda telah belajar selama 2 hari ini sahaja. Terima kasih. Serah kepada Syed dan Puan Aziz jika ada sebarang taklimat lain. Jumpa lagi anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, baik. Terima kasih kepada Dr. Razali Ma'aruf atas perkongsian bersama-sama dengan kita, bersama-sama dengan peserta customer service panjang 2 hari ini. Alhamdulillah. Okay, baik. Sebelum kita ke sesi untuk penerangan berkaitan dengan OJT, baik, saya nak minta peserta putera perempuan semua onkan kamera masing-masing untuk kita ambil gambar. Sesi gambar yang paling penting ni, bukti. Okey. Saya bagi masa kepada tuan-tuan dan perempuan, kalau pun nak betulkan rambut ke nak betulkan tudung, boleh ambil masa sekejap. Untuk kita ambil gambar untuk inilah keperluan untuk laporan kan. Kita dah buat program. Nanti kan dia kata nama siapa lah tuannya tak ada ni. Dr. Razali, sekali lah Dr. Dr. Razali memang dia selalu sibuk. Kalau dalam apa ni, kalau company ni memang terkenal lah Dr. Razali ni. Banyak orang dapat perkhidmatan dia untuk customer service. Dan lagi musim PKP macam ni memang ramai orang panggil dia. Jadi tuan-tuan dan perempuan agak bertuah lah sebenarnya dapat kita berjaya curi masa Dr. Razali ni untuk 2 hari ni. Bukan senang ni. Ni nak kena booking awal ni. Dr. Razali kena booking awal. Okey baik, semua dah on kamera Okey baik, terima kasih doktor. Okey baik semua. Okey, semua sekali buat best lah, buat best. Semalam kita dah gambar semua dah. Okey, buat best, angkat tangan best. Okey, kita ada 2 batch. Saya tak tahu batch mana, jadi stage je macam ni Okey baik. 1 2 3. Okey, jap save. Okey, dan batch kedua. Okey, sedia. 1 2 3. Okey. Baik. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan untuk gambar tu. Okey baik. Seterusnya untuk sesi taklimat berkaitan dengan OJT, saya menjemput dan mempersilakan Puan Aziz selaku wakil daripada pengurusan ZNS Energy untuk bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Puan Aziz dah ada? Okey baik, alhamdulillah Puan Aziz pun dah ada. Persilakan Puan Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Syed atas konduktor program selama 2 hari kan, 2 hari, dan terima kasih juga kepada Dr. Razali atas guideline dan yang lead lah untuk program kita kali ni kan. Ada bunyi bising tak? Rumah saya orang sebelah tengah buat besi. Okey, tahniah juga kepada peserta kita. Kali ikut peserta kita sepanjang program saya nampak ada dalam 35 ke 36 orang kan. Dan untuk makluman semua, program ni memang tuan-puan kalau majikan yang hantar, kena ucap terima kasih pada majikan lah sebab tuan-puan terpilih di bawah sistem penjana 2.0 ataupun 1.0 yang program ni memang khas kerajaan taja untuk pekerja baru yang berdaftar di bawah program penjana kerjaya. Jadi tuan-puan join program ni selama 7 hari free lah, maksudnya dalam tempoh 4 hari kita buat kelas dan 3 hari sepanjang OJT lah kan. Kalau ikutkan satu kelas sesi ni dia tak boleh lebih daripada 25 orang sebenarnya tuan-puan. Tapi saya tengok program 36 orang. Terkejut saya kan. Tapi sebab ada consideration majikan, ada nak tumpang beberapa orang, ada yang nak ada replacement, tak apa, kita terima sebab masing-masing nak timba ilmu, masing-masing nak dapatkan manfaat berkaitan dengan customer service untuk improve dia punya business kan. Okay, so berkaitan dengan program ni, tuan-puan akan ada 2 hari lagi program kelas
Maksudnya hari ni dah settle 2 hari, lagi 2 hari kita akan buat minggu depan lah kan. So sepanjang menunggu ke minggu depan, kita terus buat OJT terus. Maksudnya on job training ni maksudnya tuan-puan tak perlu nak buat kerja baru, tak perlu. Tuan-puan buat kerja yang memang sekarang dah buat, cuma tuan-puan tulis balik je apa aktiviti yang tuan buat dalam borang tu. Tuan Syed mungkin boleh tunjuk borang tu. Dalam borang tu dia secara ringkas lah, ini menunjukkan sebab dia menggantikan kelas kita. Maksudnya kalau yang ni kita tak ada kelas kan, dia borang OJT. Jadi tuan-puan boleh tulis nama, tarikh, kursus program, dia setiap hari satu helai kertas. Satu helai kertas. Okey, dekat situ kalau tuan-puan tengok ada perkara dengan bawah perkara dengan catatan. Jadi tuan-puan tulis contoh kalau factory mobile kan yang bahagian technician tu buat repair telefon kan. Tulislah hari ni berapa orang customer datang melayan beberapa orang untuk repair telefon. Kalau kat rumah apa kalau dia buat dekat rumah hubungi beberapa orang klien. Jadi tulis tu maksudnya catatan ibarat macam buku log kita lah. Sebab benda ni saya perlu hantar kepada Pekeso untuk report ibarat macam tuan-puan join kelas. Okey? Boleh. Dan dekat bawah, dekat cadangan, sekiranya ada cadangan boleh tulis cadangan. Kalau tak ada boleh tinggalkan kosong. Okey, disediakan oleh ni saya dimaklumkan dalam ni ada yang replacement nama kan, replacement nama yang ganti tu yang disediakan oleh ni, nama ni dia kena tulis yang ganti tu. Maksudnya kalau contoh sepatutnya Aisyah join kelas ni, yang ganti Zabidah kena tulis nama Aisyah. Tak apalah Zabidah tulis detail tu pun tak ada masalah. Cuma disediakan oleh tu nama orang yang sepatutnya attend lah kan. Jadi disahkan ni oleh majikan masing-masing lah. Okey. Dalam tempoh PKP ni ada cabaran lah untuk disahkan oleh majikan. Cara yang pertamanya mudah. Saya bagi cadangan lah kalau Tok Cik Puan nak buat pun terpulang lah kan. Boleh ada pilihan lain. Borang ni bagi kosong kepada majikan dulu. Disahkan oleh majikan pun boleh. Atau tuan-puan buat 3 hari siap. Lepas tu guna dalam telefon guna scanner. Scan scanner ataupun boleh bagi kepada majikan dalam bentuk PDF. Disahkan ni majikan kena sign dan chalk. Okey, boleh faham ke? Sign dengan chalk menandakan bahawa tuan-puan semua hadir masa hari bekerja lah, maksudnya hari OJT tu. Hari pertama maksudnya esok, lusa dengan tulak. Kan? Jadi majikan akan sahkan. Lepas tu lagi bawah Tuan Syed. Okey, yang ni untuk hari kedua lah sama je. Cuma untuk latihan hari pertama kedua tu buat satu kertas. Boleh kan? Kalau contoh kalau tuan-puan macam tak nak banyak sangat kertas, hari pertama dah siap kan? Maksudnya dalam pukul 2 petang tu dah siap dah kerja. Boleh terus je hantar pada Tuan Syed ataupun nak letak dekat dalam grup pun boleh. Sebab ni dia tak adalah kita nak detail sangat berkaitan dengan syarikat anda, cuma kita nak tahu apa aktiviti yang melibatkan customer service kita belajar ni, kita buat masa sesi dekat office kita lah ataupun dekat kerja masing-masing. Boleh Lagi satu borang Tuan Syed? Nanti kalau ada yang tak faham boleh tulis dekat chat ataupun boleh on mic Lepas tu borang yang kedua tuan-puan perlu isi adalah borang attendance. Okey, borang attendance ni sama juga. Borang attendance ni dia ada untuk 7 hari sebenarnya. Okey, borang attendance. Okey, borang ni dia ada untuk 7 hari. Jadi untuk memudahkan di peringkat pengurusan, saya rasa tuan-puan macam ni. Tuan-puan hantar borang ni hari last kelas. Hari yang ke hari 29 hari bulan. Sebab kita ada hari ni dengan semalam boleh tanda 2 hari, lepas tu OJT pun terus masuk kat sini. Maksudnya esok lusa tulak. Tulis kat sini, lepas tu 2 hari tu untuk akan datang. Lepas tu kena sign. Sebab dekat bawah sekali tu, bawah Cik Syed, dekat bawah ni, yang ni kena ada pengesahan daripada majikan. Pengesahan daripada majikan yang menyatakan bahawa tuan-puan akan dah attend program. Sebab kalau yang di peringkat kami dah ambil attendance 2 hari kan melalui Google Form tu. Jadi kami akan semak daripada situ yang mana hadir, yang mana tak hadir. Lepas tu minggu depan untuk kelas pun kami akan guna Google Form juga. Jadi yang ni, borang ni tuan-puan boleh print. Boleh print ataupun sign. Lepas tu scan bagi ke majikan, hantar balik pada kami sama ada kaedah scan ataupun email boleh juga selepas dicop oleh majikan.
cop dengan tanda tangan oleh majikan lah. Okey. Itu hanya 2 tugasan lah daripada kami selain daripada doktor bagi tadi. 2 tugasan ni, yang ni menandakan attendance kelas dengan aktiviti tuan puan sepanjang tempoh OJT lah. Simple je, tak ada dah kalut sangat, tak ada yang macam rumit sangat untuk tuan puan. Kami memudahkan lah untuk tuan puan tulis rekod apa yang berkaitan dengan aktiviti tuan puan. Okey Tuan Syed, tuan puan ada nak bertanya? Sekiranya ada, inilah masanya. Okey, Tuan Syed boleh stop share ni. Ada nak tanya tak? Apa-apa? Boleh faham setakat ni? Okey, kalau saya rasa kalau berkaitan dengan kursus ataupun program, sekadar tu je lah. Cuma yang replacement nama tu, yang mana tumpang pun kalau boleh buat lah. Maksudnya macam contoh hari ni, saya tak adalah join kursus customer service. Majikan saya suruh join je kan. Kalau boleh komit jugalah untuk buat kursus OJT supaya at least kita pun boleh nampak lah apa progres yang berlaku lah. Okey, itu sajalah Tuan Syed daripada saya. Okey, baik. Terima kasih kepada Puan Azzi. Okey, terima kasih kepada Puan Azzi lah untuk kongsian berkaitan dengan taklimat macam mana untuk untuk isi form-form tadi. Nanti kita akan berikan form tadi melalui WhatsApp, dan kalau nak download kemudian pun boleh juga. Kita akan sertakan juga dengan link untuk tuan-tuan dan puan-puan akses terus ke Google Drive. Untuk penghantaran, kalau saya akan cuba plankan dengan Puan Aziz satu cara. Mungkin kita akan sediakan satu folder kat Google Drive. Puan-puan dan tuan-tuan dan puan-puan buat satu folder baru dalam Google Drive tu, namakan folder tu nama tuan-tuan dan puan-puan, dan masukkan semua yang file dalam tu yang nak submit. Sebab kalau nak senang memang boleh direct WhatsApp kepada saya, tapi takut terlepas pandang bila dah banyak-banyak sangat WhatsApp masuk kan. Nah, cara tu pun boleh, nak WhatsApp direct pun boleh. Terpulanglah mana yang selesa. Dan untuk dokumen, untuk nota pun sebenarnya kita ada workbook. Kalau ada yang terlepas pandang, workbook yang saya share dekat WhatsApp tu, nanti kita akan sharekan juga melalui link Google Drive yang sama. Yang file tu pun boleh download daripada Google Drive yang sama. Dan kalau ada sebarang masalah, tak faham ataupun isu yang tak clear ke apa, boleh direct WhatsApp kepada saya ataupun WhatsApp terus dalam grup WhatsApp lah. Nanti kita akan cuba respon as soon as possible lah. Dan sekali lagi lah saya nak ucapkan jutaan terima kasih dan tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana berjaya berikan komitmen yang padu, yang penuh untuk attend kelas kita pada 2 hari ini. Dan saya nampak banyak yang tuan-tuan dan puan-puan aktiviti pun memang ramai yang involve. Ialah benda yang agak menarik kan, bila buat benda baru. Saya pun tengok benda tu pun macam doktor tak pernah buat cara ni. Masuk dekat satu website, edit ramai-ramai dekat situ, nampak macam wow, benda baru ni. Okey, benda tu pun nampak bijak orang panggil. Nampak bijak. Ya. Okey, sebenarnya benda yang sama juga, benda yang baru. Bila dah masuk musim COVID ni, memang automatik banyak orang mencari satu alternatif, benda yang baru untuk dia praktikan. Walaupun kita nampak yang tu just kita buat sebagai latihan, tapi mungkin lepas ni tuan-tuan dan perempuan pun boleh jadikan itu salah satu nak buat presentation dengan tim, nak buat pembincangan dengan tim syarikat masing-masing pun boleh gunakan benda yang sama. Benda tu orang kata ilmu untuk kita lah. Apa yang kita dapat benda baru tu jadikan ilmu. Apa yang kita dapat yang tak betul, yang silap itu adalah untuk sempadan kita lah, pengajaran untuk diri kita. Okey, jadi baik, insyaAllah sekian sahaja daripada saya. Terima kasih sekali lagi. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Nanti kita akan jumpa lagi insyaAllah pada 28 dan 29 hari bulan. Ya. Nak tanya jugalah yang semua yang ada dalam ni, sebab tadi doktor baru maklumkan yang dia ada program 29 hari bulan kan. Setakat ni program 28 dengan 29. Sekiranya tuan-puan free 27, in case kalau nak Dr. Razali juga, kita boleh adjust tapi mengikut available tuan-puan lah. Maksudnya kena maklum pada majikan ataupun majikan boleh maklum pada saya. Sekiranya undian tu ramai, kita boleh tukar tarikh program kita 27 dengan 28. Maksudnya doktor akan bersama kita lah 2 hari. Sekiranya ramai yang tak available hari Ahad tu, kita akan maintain dengan tarikh yang lama lah, 28 dengan 29.
Jadi kalau apa-apa kita boleh maklum dalam grup lah. Saya pun ada dalam grup tu. Itu saja. Okay, baik. Nanti apa-apa info berkaitan dengan update, ada apa-apa kita akan teruslah dalam grup WhatsApp. Jangan left dululah grup WhatsApp tu. Kalau yang tak ada lagi nama dalam grup WhatsApp, boleh informkan, bagi tahu kepada saya, nanti saya akan add masuk ke dalam grup. Dan sekian sahaja kot daripada saya, daripada Puan Aziz, daripada tim ZNS Regi. Apa maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih untuk komitmen, terima kasih, dan semoga tuan-tuan dan puan-puan masih lagi terus bersemangat untuk teruskan perjuangan hidup, perjuangan kerjaya masing-masing di musim pandemik ini, dan semoga kita akan dapat jumpa lagi insya-Allah. Jadi sekian sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Okey, terima kasih. Sama. Kerja